الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Sawal. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, masalah dam tamattu itu bagaimana keterangannya? Kata Abu Isa Tirmizi, dan tamattu itu ia telah memasuk seorang dengan umrah ke dalam bulan-bulan haji. Memasuk seorang dengan umrah dia dalam bulan-bulan haji, kemudian bermukim ia hingga mengerjakan iakan haji. Dia mukim situ sampailah haji. Maka ialah orang yang mutamattiin, orang yang tamattu. Dan wajib atas orang yang mutamatti, orang yang tamattu itu dam. Itu barang yang mudah ia daripada binatang hadiah, binatang korban. Maka jika tiada dapat, ia puasalah ia 3 hari dalam haji dan 7 hari apabila kembali ia kepada ahlinya, mana tanah air dia. Dam itu dam tertib. Dan tafsirnya dalam kitab fiqh begini. Dan wajib pada dam tamattu itu dengan 2 sebab. Pertamanya dengan sebab selesai umrahnya, keduanya dengan sebab ihram dengan haji. Maka harus mendahulukan menyembelih kambing dam itu atas ihram. Harus, mana dia mendahulukan sembelih kambing dam atas ihram dengan haji. Tetapi tiada harus dahulukan daripada umrah tadi, atau belum lagi selesai umrahnya tadi. Seperti tidak harus mendahulukan puasa bagi orang yang lemah daripada kambing, tak boleh. Bagi tertib. Kalau takhir lain, takhir milih au, dia kata dia guna lapas au, mana-mana boleh. Yang ni atau. Kalau guna lapas summa, mana kemudian itu satu. Lemah yang pertama, bawa pindah yang kedua. Tak boleh yang kedua unsur, bawa pindah yang ketiga. Itu dia tertib. Kalau takhir, di awal lagi dia boleh pilih. Dia nak sembelih ke, dia nak puasa. Sini tak boleh. Dia kena cari dulu. Kalau dia tak mampu menyembelih, barulah turun kepada berpuasa. Dan cara puasa dia 3 hari di sana, 7 hari balik kampung ni. Seperti tidak harus makna mendahulukan puasa bagi orang yang lemah daripada kambing dahulu daripada ihram dengan haji.
Sebab apa? Kerana tiap-tiap barang yang wajib ia dengan dua sebab harus mendahulukan dia atas salah satu daripada keduanya. Dia kena pekah dia begitu. Kalau ada dua masuk satu, dia boleh takdim, boleh dahulukan. Dan tidak boleh mendahulukan atas keduanya, maka terafdal menyembelih kambing dam itu hari nahar, mana hari raya 10. Dalam bab zakat itu juga ada dua sebab. Contoh, itulah pertama nisab, yang kedua haul. Bila nisab seorang tadi sudah cukup, simpanan dia ada berapa? 1 juta jalannya, ataupun ada 100 ribu, 200 ribu, semua dah sampai nisab. Tapi haul belum cukup, kan? 6 bulan. Mungkin dia nak takdim boleh. Ada masalah ke, yang penting kewangan nak bantu orang, nampak miskin terbakar ke semua, kan, dia nak keluarkan zakat dia, kan, nak bantu, maka boleh keluarkan zakat dia. Kalau 100 ribu, zakat dia apa? Keluarkanlah, bagi cukup tahun, boleh tolak balik. Ini kita kena keluar zakat besok, tolak balik, sebab dia dah keluarkan dulu. Itu boleh dipanggil takdim zakat. Sebab boleh takdim, sebab ada dua sebab. Bila ibadat ada dua sebab, salah satu sebab masuk, dia boleh takdim, kemudian tolak balik esok. Sebab apa dia takdimkan dulu? Duit dia banyak, 100 ribu, dia keluar 1,000. Sebab apa? Sebab dia kedekut. Kan? Dan kau 100,000, dia tarik 5,000 boleh, kan? Dia kedekut, dia cari zakat, duit di sini dia nak keluar, dia cari zakat. Kepada kedekut. Dia nak ceritakan ibadat bila dua sebab, salah satu masuk, dia boleh buat dulu. Kita panggil takdim zakah. Sebut sini jugalah. Dia pun jika lemah seorang daripada dam, seperti ketiadaan diperoleh tempat itu akan kambing. Dia nak beli kambing, kambing tak ada. Sama ada tak ada terhisian, mana tak ada sungguh, kambing tak ada. Semua kambing dah kena virus. Semua dah terjongkang mati. Ataupun pada makna kan, duit dia tak, atau duit dia bawa dah hilang, ikutlah. Itu makna kita bawa dah dia berpindah pada yang kedua, iaitu puasa. Adapun jika lemah seorang daripada dam, seperti ketiadaan diperoleh tempat itu akan kambing, atau diperolehi tetapi mahal daripada harga, dipanggil samanun misli, daripada harga misil, harga seumpama yang beradat. Katakanlah kambing seekor 1,000, bagi masa tu orang hentam 5,000 seekor, siapa nak beli? Pepeng tayar dia. Makna terlampau mahal. Ketika itu pun kita tak ada. Makna apa? Dia boleh berpindah kepada puasa. Atau tiada ada padanya harta, atau kambing ada, dia tak ada duit nak beli. Atau ada harta tapi berkendak kepadanya akan jadi belanja saparnya. Ada ni kalau beli 1,000 ni bukan habis, nak belanja tak ada duit pula. Jadi maknanya apa ni? Ni beberapa wajah yang mengatakan masuk dalam makna boleh berpindah, lemah, dia panggil uzur. Maka wajib atas hari dikerjakan di dalam haji, dan masuk waktu mengerjakannya itu ialah kemudian daripada ihram dengan haji hinggalah hari raya. Situ waktu masuk lah, dia boleh lah. Dan tiada harus mendahulukan puasa atau ihram. Dia nak puasa dulu sebelum daripada ihram tu tak boleh. Ihram dulu. Dan tiada harus mentahirkan puasa daripada hari raya. Dan apabila sudah dikerjakannya puasa yang 3 hari itu, maka wajib puasa 7 hari lagi apabila sampai ke negeri tempat kediamannya, sambung, atau ke tempat negeri yang dikendakinya lah jadi tempat kediaman dia. Dan jika di Mekah sekalipun, habis itu dia balik, dah tak nak balik lah, nak duduk Mekah terus. Balik itu di tempat puasa lah, balik dah niat mustautin itu kan. Contohnya, jika tiada baginya tempat kediaman, atau ada baginya tempat kediaman tapi ia nak mustautin di Mekah, ya, dia nak mustautin, nak menjadi anak watan di situ, tak nak balik lagi dah, ya, sebab kampung dia apa, banyak virus. Induk Mekah tu pun misalkan habis. Itu semua wajah kata dia sempurnakan 7 hari tempat dia kembali. Dan masalah haji kiran lah, bagaimana rupa dia, haji yang kita sertakan. Maknanya kata Imam An-Nawawi,
rahimahullah ta'ala bermula qiran itu bawa ihram daripada haji dan umrah serta sama sekali. Dan begitu juga dikalau ihram ia dengan umrah, di ihram dengan umrah, kemudian ihram ia dengan haji sebelum tawaf. Dia niat ihram umrah, sebelum tawaf dia masuk ihram haji sekali. Ya, kemudian ihram ia dengan haji sebelum tawaf, nasaya sah ia dan jadi ia qiran. Mana masuk sekali. Maka jikalau ihram ia dengan haji kemudian ihram dengan umrah, maka itu 2 kaul. Tadi di ihram umrah, kemudian dimasuk dalam haji. Ihram umrah, kemudian ihram dengan haji sebelum tawaf jarak dia. Nasaya sah jadi qiran. Tapi kalau terbalik di ihram dengan haji, kemudian di ihram dengan umrah, boleh tak? Itu ada kaulan, 2 kaul bagi Imam Syafi'i gitu. Ya. Mana 2 kaul, satu kata boleh, satu kata tidak. Itu mana 2 lah. Maka kalau begitu mana yang lebih asah? Yang lebih asah mana lebih sahih? Daripada keduanya tidak sah ihramnya dengan umrah. Ya, tak boleh masukkan makna umrah boleh masuk dalam haji. Haji tak boleh masuk umrah. Itu kaul yang lebih asah. Ya. Dan yang keduanya sah. Pendapat yang kedua, hukum dia apa? Sah. Dan jadi ia kira dia dengan syarat bahawa ada ia dahulu daripada masuk pada sebab-sebab tahallul. Jangan masuk pada sebab-sebab tahallul daripada haji dah. Dan kata-kata dahulu daripada wukuf di Arafah, ada banyak akwal ni. Sengakin kata dahulu, mana apa dahulu? Sebelum wukuf Arafah dia kena masuk. Kalau dia buat lepas tu tak boleh. Dan kata-kata dahulu daripada membuat fardu. Sebelum masuk fardu. Apa di antara fardu tadi apa? Wukuf Arafah tu fardu jugalah. Dan kata-kata sebelum tawaf kudum dan lain. Banyak akwal ini. Tapi yang muktamad kata apa? Tak boleh. Tak boleh. Kita nak masukkan haji dalam umrah. Kalau umrah dalam haji itu tak boleh. Ya, dia buat umrah dulu, kemudian dia niat masuk dalam. Itu mana apa tu? Itu mana qiran, ya. Kemudian masalah 128, ifrad, qiran, tamattu'. Manakah afdal dari bertiga ni? Kita buat haji secara ifrad atau qiran atau tamattu'. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim, telah bersalahan ulama'. Dan dalam masalah keafdalan dia ada ikhtilaf di kalangan ulama' pada ini segala bagi yang 3 ni. Manakah lebih afdal? Afdal mana sawaban, itu mana afdal? Terlebih banyak nisbah pahala dia. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan kebanyakan jamhur mereka itu ulama' fuqaha bahawa bermula yang lebih afdal pada ialah ifrad. Kemudian tamattu', kemudian bau qiran. Ya. Sebab ifrad dia lama sikit kan ihram. Ibadat kita begitulah kita. Afdalul ya asqaluha. Afdal ibadat asqaluha. Bila lebih berat, lebih mencabar, maka pahala dia lebih lah. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya yang lebih afdal ialah tamattu'. Sudah kata tamattu'. Lebih kuat mazhab kita apa? Ifrad. Dan kata Imam Abu Hanifah dan lainnya yang lebih afdal ialah qiran. Jadi masa 3 ni, 3 ada pendapat. Ada kata ifrad. Itulah Imam kita Syafi'i dan Imam Ali. Imam bin Hanbal dia kata apa? Iaitu tamattu'. Abu Hanifah kata qiran. Ya, masing-masing ada hujah. Allah. Dan 2 mazhab ini, 2 kaul lain pula bagi Imam Syafi'i. Dan yang sahihnya lebih afdal ifrad lah. Kemudian baru tamattu', kemudian barulah qiran. Ya. Nama apa tamattu'? Bersedap kan. Ibadat sedap ringan dah kurang lah. Yang afdal bila susah, mencabar lagi besar pahala dia. Habis. Kemudian masalah haji Rasulullah SAW, adakah ia baginda SAW ifrad atau lain? Kata Imam Nawawi dan syarah Muslim, dan ada pun bermula haji Rasulullah SAW, maka bersalahan mereka itu padanya. Pun ada kira ulama.
Adakah ia munfarid, mana dia buat ifrad, ataupun mutamatti ataupun qarin. Munfarid maknanya dia buat dengan isim fa'il. Munfarid maknanya dalam keadaan ketunggalan. Mutamatti makna bertamattu. Kiran makna buat secara kiran. Itu pun ada khilaf kan. Maka ialah 3 kaul, 3 akwal bagi ulama. Sekira-kira mazhab mereka itu yang telah lalu lah. Sama tu. Yang masing-masing tu menyatakan kiran afdal sebab dia kata kiran Rasulullah buat kiran. Ada kata buat tamattu. Ada kata buat ifrad, ya. Dan tiap-tiap ataupun taifah itu mengkuatkan satu bagai dan mendakwa bahawa haji Rasulullah SAW itu ialah yang demikian. Masing-masing hujah dia begitu. Kata tamattu, kata Rasulullah tamattu. Kata kiran, ya. Kita kata ifrad. Bermula kaul yang sahih bahawasanya Rasulullah SAW ialah memulanya ifrad. Rasulullah ifrad. Kemudian ihram dia dengan umrah, kemudian daripada itu. Dan dimasukkan akan dia haji, maka jadilah ia kiran. Jadi ia qarin. Dan ifrad. Kemudian diidkhal dimasukkan. Habis. Kemudian masalah ifrad dan tamattu dan kiran. Bagaimana Nabi SAW memperbuat ketiga-tiga tu. Tiga-tiga riwayat dia kan. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, sesungguhnya telah ikhtilaf, mana kesalahan riwayat sahabat bagi Rasulullah, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sifat haji Rasulullah SAW akan hajatul wada. Adakah ia qarin, ya, ataupun munfarid atau mutamatti? Qarin apa mana? Kiran lah. Qarin buat sempain. Mana orang yang mengerjakan secara kiran. Munfarid mana mengerjakan secara ifrad. Mutamatti mana mengerjakan secara tamattu. Dan sesungguhnya telah menyebut oleh Imam Bukhari dan Muslim akan riwayat mereka itu demikian. Maka jalan menentangkan dengan betulnya antara segala hadis ialah bahawasanya Rasulullah SAW ada ia pada mula-mulanya munfarid. Mana mula-mula Rasulullah SAW ifrad. Kemudian menjadi ia akan qarin, menjadikan kiran. Maka barang siapa meriwayatkan ifrad ialah yang asal. Barang siapa yang meriwayatkan kiran, maka dipegang akhir pekerjaan. Dan barang siapa meriwayatkan tamattu, dikendaki dengan tamattu lughawi. Semua kena. Itu ulama cantumkan 3. Ulama cantumkan. Kalau tamattu lughawi. Pada lughah dia panggil. Yang ni apa sebab dia kata tamattu? Ya, itu tamattu lughawi itu bersedap. Ya, bila sedap tamattu lah. Dan bersenang-senang. Sebab dia buat sekali 2. Kalau ifrad 1 bersatu kan, lambat. Bila lambat tu berat, bila berat pahala besar lah. Itu keadaan dia. Maka semuanya bersenang ia dengan kiran. Jadi dia panggil apa tamattu. Seperti bersenang orang yang mutamatti, mana orang tamattu dan lagi. Dan lebih lagi lah. Habis. Iaitu iktisar ia atas perbuatan yang satu. Iktisar mana apa? Diringkaskan pada satu perbuatan. Maka dengan ini pertentangan jadi beratur. Apa pertentangan? Kesepadanan, sepadankan. 2. Tidak ada ta'arud. Jadi kita kata ifrad, kita kira iktibar awal. Kedua iktibar tamattu. Kemudian dalam tamattu tak ada kiran masuk. Beratur dengan bagian sekalian hadis ini semua inilah. Habis. Jadi mana Nabi buat secara zahirnya ialah ifrad, kemudian kiran. Dalam mana kiran tu ada tamattu. Dan sungguhnya telah mengumpulkan antaranya oleh Abu Muhammad Ibn Hazm Az-Zahiri dalam kitab yang dikarangnya tertentu pada hujjah, pada Hajjatul Wada sahaja. Maka mendakwa ia akan Nabi SAW adalah ia qarin. Ya. Dan mentawil ia akan beberapa hadis yang lain. Hadis lain pula ditakwil. Macam-macam ada hujah dia. Maka bermula yang sahih adalah barang yang telah terdahulu. Itu ifrad, kemudian qarin, kemudian makna tamattu secara lughawi. Ya. Dan sungguhnya telah aku terangkan dia dalam Syarhil Muhazzab. Ada 20 kulit majmu' bi Syarhil Muhazzab oleh Imam An-Nawawi. Dengan sekian dalil, tapi Imam Nawawi tak habis karang lah. Dia karang 3 suku. Kemudian dia wafat. Ya, umur Imam Nawawi 40 tahun. Karangan dia nak kata 100 tahun, tak tahu boleh karang. Kitab dia besar-besar.
Tapi majmuk dia lah. Majmuk 3 suku. Kemudian dia kalau kita tengok ibarat dia ada lain sikit. Di ujung. Dan sekalian jalan hadis dan kalam ulama yang ta'aluk dengan dia, dan telah mengambil hujah Imam Asy-Syafi'i dan ashab ulama Syafi'i pada mentarjihkan ifrad dengan bahawasanya sah. Demikian itu daripada riwayat Jabir dan Ibnu Umar. Mana datang hadis yang sahih, ke mana sah sini. Oleh riwayat Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekalian mereka itu ada sekalian pada Hajatul Wada atas lainnya. Maka ada pun Jabir, maka ialah sebaik-baik sahabat dan peraturan daripada riwayat hadis Hajatul Wada. Itu kita pegang tu. Banyak kajian dia orang. Ya. Sampai ahwal kajian hadis pun orang sini, kelakuan dia, orang dia mikir. Untuk apa? Dia takwiyah. Untuk menguatkan hadis ni. Maka bahasa menyebut ia akan dia daripada waktu keluar Rasulullah SAW daripada Madinah hingga akhir haji. Ada kata kuat. Dan riwayat Jabir ni disusun kita daripada awal tu detail sampai habis. Ya. Ini hujah kita. Maka ia lebih betul bagi ini daripada yang lain. Itu hujah kita. Habis. Dan ada pun Ibnu Umar, maka sah daripada bahawa ia memegang tali pemimpin unta Rasulullah SAW pada Hajatul Wada. Ini kita pakai hadis. Jabir detail. Dan sini Umar pula kita pakai hadis sebab dia sendiri pegang tali unta Nabi. Siapa kuat? Tu ya. Jadi macam-macam ada hujah lah. Habis. Dan telah ingkar atas orang yang mentarjihkan kaul Anas. Atas katanya dan katanya Anas ialah dalam masuk dalam dalam perempuan dan perempuan itu terbuka kepalanya. Dan adalah aku di bawah unta Nabi SAW mengenai akan daku air liurnya. Masing-masing macam ada hujan. Dan aku dengar Nabi mana mengucap talbiyah dengan haji. Dan ada pun Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka kehampirannya dengan Rasulullah SAW itu adalah masyhur. Dan begitu jugalah ketahuannya atas batil perkerjaan Nabi itu, zahirnya dan perbuatannya, dan dalam halwatnya serta banyak pengertiannya dan cerdiknya. Ya, atau mana-mana kebahas nak mengkuatkan hadis masing-masing hujah. Kau tengok dalam 4 mazhab sedap dan hujah sedap. Dan ada pun Abdullah bin Abbas, maka tempatnya daripada ilmu. Ya, memang dia faqih dan fiqh pada agama dan faham yang dalam ada masyhur serta banyak bahasnya dan ingatnya akan akhwar Rasulullah SAW. Jadi dapat doa terus Nabi dalam tahnik. Ya, Nabi sing tahnikkan dia, Allahumma faqih fid din wa alimhu fil ta'wil. Jadikan Ibnu Abbas ni orang yang faqih dalam bidang agama. Ya, dan alim dalam bidang tafsir. Itu kita ujar di situ pula. Macam-macam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana khalifah Sayyidina Umar, di mana saja perhimpunan ulama-ulama di kalangan sahabat besar, dia akan bawa Ibnu Abbas. Dia muda lagi. Sampai sahabat lain dia rasa macam cemburu. Apa budak kecil kau bawa lagi ni. Sayyidina Umar kata nak lawan boleh lah, nak gentak. Kalau bahasa kita lah, nak fight macam ni. Sahabat lain senyap. Dia orang tahu bahawa ni keilmuan dia luar biasa. Katalah jadikan dia sebab dapat doa Rasulullah SAW. Ya, hebat Sayyidina Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya, mana tadi? Dan ingatannya akan akhwar Rasulullah SAW yang tiada hafaz akan dia oleh yang lain, dan mengambil daripada beberapa sahabat Nabi SAW yang besar-besar. Itu kelebihan Ibnu Abbas. Dan setengah daripada dalil yang menguatkan ifrat bahawasanya khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum, kemudian daripada Nabi SAW memperbuat ifrat. Ini sahabat pula. Ya, kita faham af'alus sahabat banyak buat ifrat akan haji dia. Dan tiada berhenti mereka itu mengulang mengerjakan ifrat. Dan demikian mempermudah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Itu sahabat-sahabat membuat ifrat. Ini dalil yang Imam Syafi'i kata ifrat lebih afdal. Kemudian masalah itu wallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah atas. Ma'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lil qalbi ainain, ainul sughra wa ainul kubra. Fasughra tushahidu tajalliyati sifat bin nuril asma'i sifat ila intihai alimid darajat. Wal kubra tushahidu tajalliyati zat bin nurit tauhid al ahadiyah fil alamil lahud wa alamil qurbah. Wa usul hadhihi al maratib lil insani qabla al maut wal fana min bashariyatin nafsaniyati wa usulul abdi ila zalikal alam biqadril inqita'in nafsaniyah. Wa'lam, ketahui olehmu, kata Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata sallallahu alaihi wasallam Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, bahawa hati itu memiliki dua penglihatan, dua mata. Annalil qalb ainain, ya, hati itu ada dua mata, dua penglihatan. Dipanggil ainus sughra wa ainul kubra. Dia ada penglihatan kecil dan ainus sughra, ainul kubra, penglihatan besar. Itu makna uniknya hati manusia, roh, hati, kalbun, fuad, nama dia macam-macam. Itulah hakikat diri kita sebenarnya. Ya, ya, kenali. Kau mursyid ni, kau dah kenali kau dia. Dalam surut terbuka nampak, dia boleh kenal hakikat diri dia. Allah Karim. Penglihatan kecil adalah melihat tajalli sifat dengan cahaya asma. Ya. Wa ainul sughra tusyahidu tajalliyat as-sifat. Mana pendedahan zauki dengan sifat itu dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Bin nuril asma'i sifat. Dengan nur segala nama sifat. Ya. Iaitu dengan cahaya, dengan nur, dengan cahaya asma sifat. Qudrah, dia punya isim qudrah apa dia? Qadir lah. Ya. Ilmu sifat. Asma atau isim dia, asma atau jamak. Isim dia apa? Alim. Ya, alimun itu dipanggil isim. Bila alim, isim ditunjuk pada musamma. Musamma apa? Zat. Bila mana alim, mana zatun muttasif bil ilmi. Zat yang bersifat dengan ilmu. Ada tiga benda tu. Zat, asma, sifat. Ya, dia tak ada lagi itu. Jadi bila ditajalikan di sini, dibukakan mukasyafah nur, asma, sifat. Mana bila dia fokus main asma, ya, hay misalnya, hayyun, itu isim. Ya, asma itulah, asma banyak dia panggil asma. Kalau satu dia panggil isim. Ya, hay mana zatun muttasif bil haya, zat yang bersifat dengan haya. Jadi bila dia main tu Allah hayyun, kan dipanggil hay. Kalau Cina Nazim hay, kata benda dizikir hay. Itulah hayyun, nanti dia main zikir isim nama Tuhan. Hayyun. Benda tu dia lazim mulazamahkan. Bila sampai masa Tuhan bukakan tajalli sifat tadi tu dengan nur asma dia. Ya, dia akan rasa lah. Benda tu masing-masing dapat. Man zak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa, dia rasa. Siapa tak rasa, dia tak nampak ni. Dia akan terasa kehebatan hayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang begitu dahsyat, melenyapkan akan pandangan hayat makhluk, hilang makhluk. Ya, sebab bila pandang hayat ada merupakan sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat ma'ani dalam usuluddin dia bersifat dengan sifat salbiyah. Bermakna hayat Allah Taala adalah qadim, hayat Allah Taala adalah baqi, dia kekal, hayat Allah Taala mukhalif, yang mukhalafah dan seterusnya. Jadi bila dipandang benda begitu, tenggelamlah akan hayat makhluk yang lain hidup. Ya, dimatikan memandang hidup
makhluk dalam memandang hidup Tuhan. Ya, sebab zat Tuhan, sifat hayat Tuhan adalah sifat yang sedia kala, yang tidak berhajat kepada siapa. Jadi situ matilah pandangan pada sifat hayat makhluk. Sebab hayat makhluk berhajat. Mana besar yang tak berhajat dengan berhajat? Mana besar kan? Tentulah yang tak berhajat besar. Yang tak berhajat dia panggil kaya, yang berhajat panggil fakir, miskin. Kan? Maknanya hilanglah pandangan pada si miskin, nampaklah si kaya. Kaya sebenarnya apa? Wallah, makhluk semua fakir. Kita semua ni fakir, walau jutawan, kebangsawan apa, kecendawan, semua fakir, miskin, daif, bangsat kita ni. Semua mengemis rahmat Allah Ta'ala. Tuan kerak sekejap dia kan habis tu. Kan? Dia ingat taiko lagi puang-puang pusing-pusing, U-turn dengan dia U-turn ni. Habis tenggelam tu kan bayar now. Siapa sangka kerja Tuhan fa'alu lima yurid, nak buat kejap ni. Tertongang orang tengok. Semua kerja dia kan. Ya, tu hai. Adapun maknanya qadir. Qahhar tu nama Tuhan Al-Qahhar. Habis. Jadi bila Tuhan tajalikan, bila dapat tajalli ni, tajallian yang biasa berlaku bila hati tu safa, dia bersih. Tu dia kata farriq qalbak minal air. Kosongkan batin hati kamu daripada yang lain. Kena kosongkan. Tiap-tiap saat di jalan Allah setiap saat 24 jam tak berhenti. Dia berjalan ni. Zikir dalam ni. Walaupun jasad dia bersama makhluk, berbual dalam tu, sebab tu kena latih tu. Tu suruh kita apa kursus, duduk kita gemak 10 hari kan. Dia tamkin kita tak. Mengajar mentamkinkan rohani dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia keluar, tak apa, duduk mana pun dalam ada jalan kan. Itu latihan penting. Latihan tak penting. Ya. Dan bila hati tu mudawamah, dia kekal menghadap Allah Ta'ala, Tuhan akan beri macam-macam pancaran, futuhat, ma'arif, asrar Tuhan akan buka. Ini di antara dia. Tajalliyat, mana pemudahan tandaan sifat dengan nur asma sifat tadi. Ilantihar ya alamid darajat. Allah. Sampai kepada hingga ke alam darajat, peringkat-peringkat makam. Dan yang kedua ada penglihatan kubra pula ni. Dipanggil iaitu ainul kubra, iaitu ia akan melihat cahaya tajalli zat dengan cahaya tauhid yang maha tunggal di dalam lahut. Di alam lahut tempat tajalli itu. Ya, dia akan buka di situ. Dan alamil qurbah pun nama dia juga. Ini semua istilah-istilah sufiah kan, ya. Tiba tajalli ini padamlah. Ya, padam. Padam apa? Padam penglihatan makhluk, tak ada. Dalam mana? Batin keluar. Luar nampak macam biasa. Mana kenal para awliya ni payah. Dia macam kita kan. Ya, kita buka dalam. Itu dia punya kelazatan, dia punya nikmat, masya-Allah. Seorang ulama kata lebih lazat, lebih hebat daripada 1000 kali jima. Ya. Jima sekali macam ni, 20, 30, 1000 kali lebih lazat. Maksudnya nak bayangkan tidak terhingga kelazatan itu, sehingga menghapuskan lazat yang lain. Maka orang macam ni baru sah, dia bersifat dengan zuhud besar. Sebab hati dia tak ada nak tawar dengan dunia. Sebab apa? Dia dapat manis dengan Allah Ta'ala. Ya. Segala kelazatan lain tak ada. Ya, sedap ni, sedap tu, sedap ni, nak ambil sedap. Tak ada. Kalau kita masih dapat sedap ni, anak sedap seronok ni, hobi lah, seronok. Tu belum sampai. Orang bila sampai darjat ni, dia tak ada hobi. Hobi dia dengan Allah Ta'ala. Ya, dia berlazat dengan Tuhan aja. Bila lazat dengan Tuhan dibukakan, dia menghapuskan segala lazat lain. Ya, mau dia sedap. Ketika itu baru nikmat. Sebab tu bila dapat nikmat ni, dia punya ibadat dah luar biasa, bukan macam biasa. Kita dah nak mati masuk kubur, ibadat macam biasa. Sebab apa ni luar biasa? Sebab karen dengan Tuhan dah kuat. Ya, sekali dia shoot semayang ratus rakaat, dia zikir ratus ribu. Sebab apa? Dia tarik lazat, tarik. Kelazatan dia penting. Sebab hapuskan kelazatan dengan makhluk, dia akan dapat lazat dengan Tuhan. Ya, lagi kita tambah lazat seronok dengan makhluk, seronok dengan benda tu, mereka lagi seronok benda lah, lagi jauh kita dengan Tuhan. Sebab tu kena buang. Allah, cepat dia buang, berani dekat, cepat sampai. Cik Ibrahim bin Adham, kerajaan tu, Sultan ditinggal ni. Ya, Sultan ditinggal kan, pung masuk sekejap kita kan. Sebab bila dia buang tu besar,
Pengorbanan dia besar, lagi cepat. Lagi cepat sampai. Waktu untuk mencapai darajat ini ialah sebelum selawat Al-Sumiyah dia kata apa? Qablal akhirati ya azim. Itulah dia. Qablal akhirah, sebelum. Dah mati tak ada dah. Kita nak berjuang, nak apa kat sini lah. Kita nak proses, nak meningkatkan darajat makrifat setinggi-tinggi. Sebab benda ni ada kaitan di akhirat. Masalah ru'yah, melihat Allah Ta'ala besok, cara yang yakin. Kalau hakul yakin, cara hakul yakin. Kamal yakin, cara kamal yakin. Penglihatan tak sama. Dapat lihat, tapi tak sama. Kehebatan dia, kecerahan terang dia, selalu keacapan dia. Ada yang acap, ada setiap hari. Ada seminggu sekali, ada sebulan sekali. Contohnya itu. Maknanya lagi hebat makrifat dia, lagi hebat dia tengok sana besok. Sebab tu dia orang polo Nabi habis. Para awliya, syamir wala tazal zakiran maut. Seng-seng tangan baju kamu. Dia bersungguh-sungguh. Wala tazal zakiran maut, jangan lupakan mati. Tibani siyanuhu dhalalun mubin, lupakan mati itu sesat yang takut terang. Itu maknanya. Kita nak usahakan martabat tinggi di sana. Inilah masa sebelum malaikat maut sampai. Pecut habis-habis. Ya. Tak ada main-main. Kerja ni bukan punya samping-samping. Kerja berjalan ke Tuhan bukan punya samping. Kena sampingkan kerja dunia tu, sampingkan. Kerja akhirat letak depan. Ya, tapi manusia terbalik. Kerja dunia dijadikan kuat, akhirat dia main samping. Itu jadi sesat banyak tu. Dan itu yang banyak jadi sesat. Banyak tu. Yang melebihkan dunia pada akhirat. Quran nas kan ni. Bal tu'sirunal hayatad dun. Bahkan mereka melebihkan hidup dunia. Itu Quran dah tak. Sebab tu jangan pelik kalau kita tengok orang berdugu-dugu melebihkan dunia pada akhirat. Tak usah pelik. Quran dah senaraikan. Memang tu keadaan dia. Maka kita kena jagalah. Kan? Sedangkan wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka bila buat benda menyongsang arus, apa hukum dia kan? Susahlah. Air macam ni kita nak naik macam ni perahu. Oh, sakit. Arus laju macam ni. Kita dayung ke atas. Memang payah. Sebab tu Nabi kata khuffatil jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga dengan benda yang payah. Tak senang. Sama ada syurga sana atau syurga makrifat di dunia ni. Memang dia kan laus. Ya, orang semua ke arah tu. Kita lawan arus. Oh, memang payah. Sebab tu perlu paling besar kali apa? Mohon pertolongan Allah Ta'ala. Itu dia. Tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah. Ya. Tunggu Haji Ujang masa pimpin suluk 2 patah tu dan sampai ke pagi. Ya Allah, bantulah ya Allah, bantulah ya Allah. Tu kalimah tu. Dia dah zauk dengan kalimah tu. Ya Allah, bantulah, bantu. Bantuan sampai selesai. Kalau bantuan tak selesai, tak sampai tak selesai. Madat. Kalau madat bantuan tak sampai tak selesai. Tarik zikir bukan kita yang menyampaikan. Tarik kena kuat, tapi ingat yang menyampaikan dia. Al-Wasil, ya. Al-Wasil yang menyampaikan ialah Allah Ta'ala. Dan waktu untuk mencapai darajat ini sebelum mati dan sebelum rosak dari jisim, sebelum jasad kita hancur maknanya. Untuk mencapai atau kembali ke alam tadi. Alam mana? Alamillah, itu tempat itu. Yang adalah dengan menghentikan keinginan nafsu. Nak masuk lain tu, rohani kita nak pergi situ, kena break nafsu. Sebab kalau tak break nafsu, kita pegang sana, kita pegang sini, tak boleh jalan. Sebab tu nak ikat kita dalam minhad kata bilijamit taqwa. Ini bilijamit taqwa. Dengan lijam maknanya apa? Kekang. Takwa yang diserupakan dengan kekang. Itu maknanya. At-taqwa asyabih bil lijam. Mana takwa yang diserupakan dengan lijam. Mana wajah syabah dia? Bila kuda nak berjalan kita pakai lijam kekang. Supaya dia tak boleh makan. Jadi jalan selit. Kalau kita buka lijam dia kekang kan habis rumput sana makan sini makan orang dah sampai dia tak sampai. Ya, jadi kita punya kekang dalam apa? Takwa. Takwa banyak lapis lah. Takwa an syirki, takwa an nafs, takwa an banyak takwa lapis-lapisan itu. Kalau takwa orang peringkat sufi apa? Menjaga hati jangan berpaling selain Allah Taala. Itu takwa peringkat dia. Ya, boleh sampai cepat. Sebab dia kata kena kerat, nafsu punya kena kerat. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Pada hijab antara kita sebab terdapat khuruju minan nafs yang nikmatul uzma. Dapat keluar daripada nafsu itu nikmat paling besar. Yang antara nikmat besar bila kita boleh keluar daripada nafsu. Kita kawal dia bukan dia kawal kita. Jadi kawal kita biarlah dia.
Unau laisal wusul ila Allah Ta'ala ka usul jism ila al-mijsam wal ilm ila al-ulum wal aql bil uqul wal wahm bil mawhim bal ma'nahu yasilu bi qadri inqita'in min ghairihi. Ni jadi ini. Bila kurbin wala bu'din wala jihatin wala muqabala wala ittisal wala infisal fa subhana man ilahu fi khafaih zuhuruhu fi tajallihi istitaruh wa bin ma'rifatihi nukratuh faman wasala zalikal ma'na fid dunya wa hasaba nafsa qabla an yuhasab bahwa minal muflihin Allahumma ja'alna wa illa fa mustaqbaluhu aqabatun kayyadahu ay sa'abahu ka'azabil qabr wal hisab wa bil mahsyar wal mizan was sirat wa ghairi zalik min ahwalil akhirah. Kemudian sampainya, apa makna usul? Sampainya seorang manusia kepada Allah, apa makna dia? Tidak seperti bertemu jisim, bukan bertampai dua objek. Kita dengan kawan kita bertemu satu tempat, dekat dulu, bukan macam tu. Itu sampai makhluk. Ya, sebab Tuhan dia tidak dikait dengan masa, tidak dikait dengan tempat, dia tak terikat dengan masa dan tempat. Sebab masa tempat adalah makhluk dia yang jadikan. Ya, sebab tu jangan tanya Tuhan di mana, bila. Dengan Tuhan tak boleh tanya bila, tak boleh tanya di mana. Kalau kita boleh, bila dia datang, di mana dia duduk, boleh kira. Sebab tu sifat kita. Ada Tuhan bukan ainah, bukan di mana, bukan jihad, tak. Sebab dia Tuhan bukan makhluk. Makhluk dengan sifat gaya makhluk, Tuhan dengan sifat dia, cara dia. Sebab dia kata kita dengan Tuhan mukhalafah. Dia tak sama-sama sekali. Jadi maksud sampai sini tidak seperti bertemunya jisim dengan jisim, dan tidak seperti ilmu pengetahuan dengan tujuan pengetahuan, nak tahu benda dapat tak tu. Tuhan bukan macam tu. Ya, sebab benda semua dipanggil apa? Benda dapat secara mukasyafah. Bertemunya fikiran dengan yang dipikir. Dia nak fikir benda tu kan, pap, berdampak. Bukan macam tu. Itu semua makhluk. Atau bertemu dengan dugaan terhadap yang diduga, pun tidak begitu. Yang dimaksudkan sampai kepada Allah adalah apa? Ini. Yang dimaksudkan sampai kepada Tuhan ialah apa? Putus dari selain Allah. Bila batin hati kita kosong dengan dia, dan syahadat sampai dengan kita mukasyafah hati kita. Kasyaf yang paling besar sekali bukan termasuk alam tu dapat tengok sana, tengok aras ke apa tu besarlah. Tapi itu makhluk lagi. Terbesar kali dengan dia je. Terbuka, hilang yang lain, gaib hilang lain, dia bersama dengan Tuhan. Itu paling besar. Sebab tu orang tarat dapat tarat ni dia tak ingat lain kan. Ya, man afar Allah syahidahu fi kulli syai. Siapa kenal Tuhan dia akan syuhud Allah dan tiap-tiap sesuatu. Semua dia pandang dia. Dia telah putus dari selain Allah, tanpa dekat dan jauh. Ya. Tanpa arah dan berhadapan, bukan arah kanan kiri depan belakang berhadap belakang, tak. Tanpa bertemu, tanpa berpisah. Ya, itulah. Tidak kosong yang lain. Itu panggil kosong. Kosong yang lain dengan dia je. Jangan kosong tak ada benda. Itu tak pakai. Itu ilmu apa dia bawa lah kan. Kosong yang lain mana tak ada dia je. Bersedap, merasakan. Ya. Oi. Sedap lain macam tuan-tuan ni. Maha suci Allah daripada kesamarannya. Terdapat pada zahirnya dan menampakkan diri dalam terketutupan serta kekhususan umumannya. Ya, sebab dia yang batin, dia yang zahir. Dan orang yang telah mencapai darjat seperti ini di alam dunia dan dia mampu mengetahui kadar dirinya sebelum ia dihitung oleh orang lain. Terbuka, maka ia adalah calon yang bahagia. Allahumma ja'alna. Seandainya manusia tidak mencapai darjat tadi, maka ia akan mengalami kesukaran-kesukaran. Seperti apa? Seksa kubur, penghitungan amal, digiring di padang mahsyar, ditimbang amal, kena melewati sirat dan segala sesuatu yang terjadi di akhirat itu. Kalau masuk lain ni tuan, lepaskan diri tuan. Ya.
duduk dalam makamil musyahadah dengan Tuhan sebenar, besok ganjaran dia besar di sana, banyak diberikan keutamaan oleh Allah Taala, ya. Kemudian al-fasul hadil ashar dibayani sa'ada wa syaqawah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Fa inna khairal